اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini atas dasar keizinan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat sama-sama kita berada di dalam masjid ini. Alhamdulillah, walaupun mungkin buat pertama kali, sesungguhnya ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita semata-mata untuk saling kenal mengenal, saling kita ni menghubungkan antara tali silaturrahim di antara kita dengan saudara Islam kita yang lain. Alhamdulillah. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada ahli jawatan kuasa bagi pihak masjid ini, daripada yang teratas sampailah yang ke bawah, kerana sudi untuk menjemput saya datang ke masjid ini bagi memberikan kuliah ataupun ceramah yang saya kira tajuk yang diberi dan ditaklifkan pada malam ini cukup besar, iaitu bahaya budaya fandom. Dan mungkin ada di kalangan hadirin hadirat muslimin muslimat sudah ada yang tahu dan mengerti apakah yang dimaksudkan dengan budaya fandom, ataupun mungkin ada juga peratusan dan sebilangan besar yang langsung tidak tahu dan langsung tidak mengenali apakah yang dimaksudkan dengan budaya fandom. Insya-Allah pada malam ini dengan serba sedikit ilmu yang diberi dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan cuba berkongsi dengan hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian insya-Allah. Sebagai permulaan minta laluan, sekiranya di hadapan saya ni ada alim-alim ulama yang besar, tuan-tuan guru yang lebih alim dan berilmu, ustaz dan ustazah mungkin yang lebih bertakwa dan tawaduk daripada saya, doktor-doktor atau mungkin profesor-profesor yang jauh lebih tinggi ilmunya daripada saya, dan hadirin hadirat muslimin muslimat yang berbahagia sekalian. Sebagai muqaddimah, pembuka jalan ataupun bicara pada malam ini untuk membincangkan satu tajuk seperti budaya fandom, maka kita harus meneliti daripada awal. Apakah perkara-perkara yang semestinya kita faham, apakah perkara-perkara yang semestinya kita ketahui, dan apakah perkara-perkara yang semestinya kita hadam untuk memahami konteks sebenar apakah yang dikatakan sebagai budaya fandom. Percontohan paling awal yang boleh saya berikan ialah kita sejak dilahirkan oleh ibu kita dan kita membesar dalam lingkungan, kita membesar dalam persekitaran. Inilah apa yang dinamakan sebagai lingkungan dan persekitaran keluarga, lingkungan dan persekitaran jiran tetangga, lingkungan dan persekitaran anak-anak kampung ataupun anak-anak qaryah kita, bahkan lebih jauh mencapai daerah, mencapai wilayah, mencapai negeri, mencapai negara, mencapai benua, bahkan mencakupi satu bulatan dunia sekalipun. Setiap hari kita belajar, setiap hari kita cuba memahami, setiap hari kita cuba mengerti apakah yang dinamakan kehidupan, apakah yang dinamakan sebagai agama. Ini adalah turning point, satu titik tolak untuk mengembalikan semula kita
mengenal kepada pencipta kita yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ilmiah, dalam konteks belajar ataupun berilmu, perkara pertama yang cuba saya untuk saudara-saudara hadirin hadirat renungkan ialah, kalau hari ini rata-rata saya sememangnya bekas pelajar universiti, dan di hadapan saya mungkin ada golongan yang banyak seperti ini, dan mungkin ada yang sekarang sedang menjawab sebagai pelajar-pelajar di mana-mana institusi pengajian tinggi. Bila kita belajar dalam satu-satu bidang, sebagai contoh, kita belajar ambil bahagian tafsir, dan sememangnya tahun-tahun yang kita alami untuk mempelajari satu-satu kos ataupun bidang lebih kurang antara 4 hingga 5 tahun. Kita belajar ilmu tafsir 4 hingga 5 tahun, kita dapat ijazah dalam bidang tafsir. Ya, benar. Kita belajar 4 hingga 5 tahun dalam bidang hadis, kita dapat ijazah dalam bidang hadis. Ya, betul, benar. Kita belajar 4 hingga 5 tahun dalam bidang tauhid, dalam bidang akidah, mungkin falsafah gabungan sekali, kita dapat ijazah tentang ilmu ataupun bidang demikian. Ya, betul, benar. Begitu juga kita belajar tentang fiqh, 4 hingga 5 tahun kita dapat ijazah dalam bidang fiqh, dan kepelbagaian bidang mana sekalipun kita ambil, apabila kita telah menamatkan pengajian masing-masing, maka itulah yang akan kita dapat, itulah yang akan kita raih, itulah yang akan kita perolehi, yaitu ijazah dalam bidang masing-masing. Cuma perlu difikirkan di sini, jangan kita terlebih, jangan kita melampau. Walaupun hakikatnya kita mempunyai ijazah dalam bidang tafsir, tetapi masa yang telah kita gunakan 4 hingga 5 tahun masih belum memungkinkan untuk kita mencapai integriti, untuk kita mencapai berkeahlian, untuk kita mencapai berkepakaran dalam bidang tersebut. Begitulah dalam bidang yang lain. Dia tidak memungkinkan Anda terus menjadi seorang yang berkeahlian, seorang yang pakar, seorang yang berintegriti, seorang yang berotoriti dalam bidang masing-masing dalam tempoh ilmu yang sekelumit. Cuma Anda lebih memerlukan kepada masa tempoh kematangan yang lama untuk Anda meraih gelaran-gelaran ahli ataupun pakar. Anda memerlukan beberapa kemahiran-kemahiran yang lain, dan sememangnya Anda perlu mengaut dan membawa seberapa banyak pengalaman Anda berinteraksi, berkomunikasi dan berhubung dengan mana-mana guru, mana-mana ulama, mana-mana akademik, mana-mana cendekiawan untuk meletakkan taraf sebenar tentang keilmuan Anda. Dengan bahasa yang mudah, bila Anda mendapat ijazah, Anda bukan lagi seorang pakar tentang bidang tersebut. Bila Anda dapat ijazah, Anda bukan yang paling berkeahlian dalam bidang tersebut. Dengan hanya mendapat ijazah, Anda bukan berkemahiran yang paling tinggi lagi dalam bidang tersebut. Dan jangan cuba lampaui perkara ini dengan cuba meremeh-remehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, mempertikaikan kredibiliti, kedudukan orang lain semata-mata kita telah berjaya merangkul apa jua bidang, apa jua kos mengikut yang tercatat dan tertulis di dalam ijazah masing-masing. Dengan bahasa yang mudah ialah, kadang-kadang bila kita mengambil satu-satu bidang, bila kita mengambil satu-satu kos, corak pemikiran kita, corak berfikir kita, corak tutur kata kita, corak kita bagi pendapat, corak kita bagi pandangan, kebiasaannya akan menuruti acuan sebagaimana bidang yang kita ambil. Kadang-kadang sesuatu perkara yang dihebohkan,
sesuatu perkara yang dikhilafkan, sesuatu perkara yang diperbesarkan, langsung sememangnya tidak ada kena-mengena dengan bidang ataupun ilmiah yang kita ambil. Lalu kadang-kadang ada sebahagian manusia cuba menerobos keadaan ini. Bila dia ni mampu bercakap, dia pun nak bagi pandangan. Bila dia mampu bercakap, dia pun nak bagi pendapat. Tetapi kebiasaan pandangan dan pendapat ini akan mengikut lorongan, jalan ataupun acuan ilmu yang ada pada dia. Walaupun bab ini kita ambil sebagai umum, pasti pandangan dan pendapat dia akan melatari ilmu ketafsiran dia. Yang bab hadis, bila dia bagi pandangan dan pendapat, pasti akan melatari bidang ilmu kehadisan dia. Orang fiqh bila bagi pandangan dan pendapat, pasti yang akan melatari dia ialah bidang kefiqahan dia. Orang tasawuf akan bercakap mengikut acuan ketasawufan dia, dan begitulah juga dengan mana-mana yang begitu intim dan sinonim dengan aliran pemikiran ataupun bidang ilmiah yang diwakili oleh mereka. Cuma apa sebenar yang ingin saya gambarkan di sini ialah, bila kita nak bagi satu-satu pandangan, bila kita nak bagi satu-satu pendapat, kita perlu pecahkan rebung ini terlebih dahulu, agar setiap pandangan kita biar jelas, setiap pendapat kita biar bernas. Dengan bahasa yang mudah, apa yang saya nak bawa ialah, kadang-kadang dalam setiap ilmu yang kita pelajari, baik dalam konteks ataupun bidang keagamaan ataupun bidang yang diwakili bersifatkan keduniaan, sebenarnya kedua-dua bidang tersebut kita perlu perhalusi dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang orang nampak ada perkara-perkara yang berunsurkan negatif pada pandangan dia, berunsurkan tidak baik pada pandangan dia. Tetapi hakikatnya apabila kita menyelami, kita hadam, kita meneliti dan memahami perkara tersebut, dia mempunyai manfaat yang cukup besar. Sebagai contoh, kita ambil dalam bidang keilmuan Islam kita apa yang dinamakan sebagai ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah suatu ilmu yang sememangnya memberikan satu kehebatan, kerana kita dapat memahami bagaimana satu-satu ayat itu turun kepada Nabi, apakah peristiwa-peristiwa yang melatari kepada penurunan ayat-ayat tersebut, pada musim apakah ayat ini turun, adakah Rasulullah berada di dalam kota ataupun dalam safar, musafir ataupun perjalanan, ataukah ayat ini turun di waktu malam, atau ayat ini turun di waktu siang, ataupun ayat ini turun ketika baginda bersendirian atau ketika baginda bersama sahabat ataupun dengan para isteri baginda. Dan lebih jauh, bidang ilmu tafsir ini memerlukan ilmu-ilmu yang lain untuk melengkapi dan mengukuhkan dia. Dari sudut itu kita ambil apa yang dikatakan sudut negatif apabila kita mempelajari ilmu tafsir. Biasa orang-orang di luar sana akan mengaitkan dengan satu cabang, satu serpihan, satu firqah daripada pembelajaran ilmu tafsir apa yang dinamakan Israiliyat wal Maudu'at. Pernah dengar tak serpihan ilmu ini? Yang dikatakan sebagai Israiliyat. Israiliyat ialah kisah-kisah bawaan daripada ulama-ulama Bani Israel, yang mana kebiasaan ulama-ulama Bani Israel ini ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa kerak di antara mereka yang terhidayah dan mendapat petunjuk untuk masuk dalam agama Islam. Antaranya sebagai contoh Abdullah bin Salam, antaranya sebagai contoh Ka'ab bin Ahbar, antaranya sebagai contoh Wahab bin Munabbih dan beberapa yang seangkatan dengan dia. Akibat daripada kemasukan ulama-ulama ataupun rabbai-rabbai Yahudi ini ke dalam agama Islam, dalam masa yang sama mereka turut membawa kisah-kisah ataupun cerita-cerita
ataupun sejarah-sejarah yang pernah mereka hadam, yang pernah mereka pelajari sebelum masuk agama Islam dulu. Kerana di tangan mereka adanya kitab Taurat, walaupun hari ini dah diselewengkan. Kemungkinan di tangan mereka ada kitab Injil, walaupun hari ini sudah diselewengkan. Tafsiran-tafsiran dan kisah-kisah yang pernah dipelajari mereka sebelum ini, akhirnya lataran dia dimasukkan oleh beberapa orang ulama Islam. Mungkin pada period-period awal yang kita katakan sebagai mutaqaddimin, ataupun period-period akhir yang kita katakan sebagai period mutaakhirin. Jadi di dalamnya banyak tafsir-tafsir yang lebih awal dimuatkan kisah-kisah yang dinamakan sebagai Israiliyat. Kadang-kadang juga apa yang dinamakan sebagai wal maudu'at. Dia lebih kepada kisah-kisah yang berbentuk dongengan, kisah-kisah yang berbentuk khurafat, kisah-kisah yang berbentuk tidak ada asal, tidak ada punca, yang dimasukkan ke dalam tafsir oleh ulama-ulama terdahulu. Walaupun ada yang memandang sinis tentang ilmu berkenaan, sebenarnya dia merupakan suatu perkara yang cukup besar bagi kita dalam bidang ilmu tafsir. Sebagai contoh, dengan mengenali kisah-kisah Israiliyat inilah kita dapat mengenali dan mengasingkan kisah-kisah yang sebenar di dalam tafsir kita. Kadang-kadang dengan memahami maudu'at dalam bentuk khurafat, dongengan dan kisah yang tidak ada asal ini, kita dapat mengetahui sejarah-sejarah yang sebenar dengan cara pengasingan dan penilaian daripada kitab-kitab tafsir kita. Yang menjadi kesedihan bagi saya ialah bila dari sudut pentafsiran kita mudah secara rambang, ini kisah tak benar, ini kisah tak betul, ini kisah tak ada punca, ini kisah tak ada asal, ini kisah tak ada sumber benar. Tapi kadang-kadang dalam masyarakat, cuba lihat apa yang telah kita lakukan, walaupun perkara yang sama sememangnya telah lama menjalar dan mengangkar umbi dalam masyarakat. Lihat kepada kisah-kisah klasikal bedtime story kita pada anak-anak dahulu. Mungkin kita tak pernah lupa bapa atau ibu bila kita susah untuk tidur. Maka bedtime story klasikal mula kedengaran di telinga sebelum kita menutup mata. Cerita apa? Pak Pandir keluar, cerita Wak Dojir keluar, cerita Arnab dengan kura-kura keluar, cerita apa lagi? Sang Kancil dengan kerbau, Sang Kancil dengan buaya. Betul dah ada kisah tu nak tanya. Ada sungguh ke? Berlaku sungguh ke? Tak. Tu semua dongeng, tu semua rekaan. Tapi kita pandang sepi kisah-kisah tersebut, dan kisah-kisah ini sememangnya masih digunakan. Why? Kenapa? Sebab orang tua dulu bukan dia hanya cipisan dari sudut rekaan dan dongengan tersebut, tetapi apa yang mereka mahu anak-anak mereka ambil ialah apa? Ialah pengajaran. Apa yang mereka mahu anak mereka ambil ialah iktibar. Apa yang mereka mahu ambil ialah apa yang ditekankan dari sudut nilai, etika, adab dan moral dalam kisah tersebut. Dan sememangnya kita faham, kawasan kita di belah Nusantara cukup kaya dengan bahasa-bahasa kiasan. Dan ini banyak melatari dalam sistem kebudayaan dan peradaban penulisan ataupun persuratan kita. Baik, kita ambil contoh ilmu hadis. Kalau kita ambil contoh ilmu hadis, kita belajar ilmu hadis tentang hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang tak sahih. Tetapi di sana adakah kita ingin menolak dan tidak mahu mempelajari ilmu ini kerana di dalamnya ada hadis yang palsu? Aku tak mau belajar hadis kerana di dalamnya ada hadis yang maudhu'. Aku tak mau belajar hadis kerana di dalamnya ada hadis yang direka-reka. Ini adalah persangkaan-persangkaan yang salah. Sama macam tafsir tadi, adakah kita tak mau belajar ilmu tafsir kerana adanya Israiliyat? Kita tak mau belajar tafsir kerana adanya maudu'at.
Kita tak mau belajar tafsir kerana adanya khurafat. Kita tak mau belajar tafsir kerana adanya dongengan. Inilah tujuan kita belajar, supaya kita dapat nilai, kita dapat saring dan mengasingkan antara kebenaran dengan kebatilan. Begitulah juga dengan ilmu-ilmu hadis tadi. Kalaulah tidak ada hadis-hadis yang palsu, tidak ada hadis-hadis yang direka, tidak ada hadis-hadis yang bertaraf maudhu', manakan kita dapat mampu untuk buat pengasingan dan penilaian terhadap hadis-hadis yang sahih. Bagaimana kita nak kenal hadis yang betul kalau ada yang tak betul? Bagaimana kita nak kenal sesuatu yang benar kalau ada yang tidak benar? Begitu juga dalam bidang akidah. Adakah kita nak menolak, aku tak mau belajar tauhid, aku tak mau belajar akidah, tak mau belajar kitab tu kerana semata-mata ada fahaman-fahaman yang lari daripada akidah ahli sunnah wal jamaah? Jangan demikian. Jangan demikian. Dan kita ketahui, bila kita belajar untuk satu tempoh yang lama dan tahap yang tinggi, kita akan menemui aliran-aliran yang bersifat firqah-firqah yang membawa bid'ah dalam akidah. Lahirnya Mu'tazilah, lahirnya Jahmiyah, lahirnya Ruwaibidah, lahirnya apa lagi kita kata, Qadariyah, lahirnya Jabariyah, lahirnya Mu'attalah, dan pelbagai-pelbagai aliran dan cabang-cabang akidah yang dibid'ahkan oleh ulama-ulama Islam, ulama-ulama silam daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kita hari ini tak mau belajar kerana kehadiran dan kewujudan firqah-firqah ini. Jangan buat kesilapan. Dengan hadirnya firqah inilah kita dapat menilai yang mana satu yang benar, yang mana satu yang salah, yang mana satu yang batil, yang mana satu yang tak batil, yang mana satu yang syubhat, yang mana yang tidak ada syubhat padanya, yang mana mentajsim, yang mana tidak mentajsim, yang mana tasbih, yang mana tidak mentasbih. Begitu juga dengan ilmu fiqh. Adakah kita nak menolak untuk mempelajari ilmu fiqh pada hari ini semata-mata bila kita belajar ada pelbagai aliran, ada pelbagai cabang mazhab dalam agama kita? Aku nak tahu satu hukum saja, mazhab ni kata harus. Aku nak tahu satu hukum ni saja, mazhab ni kata makruh. Aku nak tahu satu hukum ni saja, mazhab ni kata haram. Hak betulnya hak mana? Soalan yang sama, pertanyaan yang sama. Hak ni kata haruh, hak ni kata makruh, hak ni kata haram. Celaru sungguhlah mazhab ni. Kalau lagu ni anda tak memahami latar belakang sejarah pendiri-pendiri, pengasas dan tertubuhnya mazhab ini, bahkan kalau ambil satu mazhab pun tak mampu kita nak pelajari daripada awal sampai akhir. Kalau kita katakan hari ini kita di Malaysia ini sinonim dengan mazhab Syafi'i, sekalipun kadang-kadang pengakuan kita mazhab Syafi'i, tanya nama sebenar Imam Syafi'i pun kenal ke tak? Tak payah lagi metod dia, kaedah dia istinbat hukum, nama sebenar Imam Syafi'i kadang-kadang tak lepas dah. Imam Syafi'i dah nama dia Syafi'i. Apatah lagi nak ingat, nak kenal, nak pelajari kitab-kitab dia yang pelbagai. Siapakah ashab-ashab dia yang mengukuhkan pendirian mazhab Imam Syafi'i? Dan kita hari ini baru belajar sinonim dengan 4 mazhab. Kalau kita belajar lebih tinggi 10 hingga 12 mazhab yang pernah ada dalam lingkungan ilmu perundangan dan syariat dari sudut kefiqahan. Adakah kita nak menolak mempelajarinya kerana kita dah rasa pening, kerana kita dah rasa muak, kerana kita dah rasa nak pengsang dengan kepelbagaian cabang dan kepelbagaian aliran dari sudut ilmu kefiqahan kita? Jangan. Ini adalah rahmat yang terbesar buat kita. Kalau kita mempelajari dan melatari sejarah awal bagaimana tertubuhnya madrasah ahlul hadis, bagaimana tertubuhnya madrasah ahlul ra'yu,
bagaimana adanya ulama-ulama di Hijaz, di Mekah, di Madinah, di Yaman, di Kufah, di Basrah, kita akan memahami bagaimana keluasan ilmu fiqh yang dimiliki ataupun diwakili oleh imam besar mazhab masing-masing. Begitu juga dengan ilmu tasawuf yang sinonim kita kaitkan dengan tarikat. Hari ini sebut saja jenis benda-benda yang dianggap sesat, benda-benda yang dianggap mengarut, tak terlepas tarikat, tak terlepas tasawuf, benar. Dan kita sememangnya tak pernah menafikan pun hal ini. Ada orang yang menggunakan jalan tasawuf untuk meragukan orang lain. Ada orang yang menggunakan jalan tarikat untuk mengharu-birukan dan menyesatkan orang lain. Tetapi kenapa kita harus memandang dari sudut negatif, walaupun sememangnya kita faham dia sedang dipergunakan? Hari ini banyak tarikat-tarikat yang baik, banyak tarikat-tarikat yang soleh, banyak tarikat-tarikat yang muktabar. Kenapa harus melihat pemilik-pemilik tarikat yang tidak mewajibkan ke atas mereka semayang? Kenapa tak tilik kepada pemilik-pemilik dan penganut-penganut tarikat yang datang solat Jumaat 5 kali sehari dengan kita? Kenapa nak pandang tarikat-tarikat yang sesat? Kenapa tak pandang pendiri-pendiri tarikat yang setiap saban malam bangun mendirikan tahajud? Kenapa nak pandang yang karut-marut sedangkan di kalangan kita ada pendiri-pendiri tarikat yang tak berhenti setiap hari baca Quran? Kenapa perlu pandang yang menyeleweng? Kenapa perlu memandang yang salah? Adakah ini skeptis kita apabila kita menolak dan tidak menerima satu-satu aliran? Sifat kita suka mencari keburukan dan perkara yang tidak baik pada dia. Ini bukan kebenaran, ini adalah satu kesilapan. Begitu juga dalam bidang pengkajian agama. Anda akan dapat lihat pelbagai-pelbagai daripada kitab aliran masing-masing. Dan hari ini bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang senang, bukan jalan yang amat menyelesaikan kita untuk menuduh ketidakbenaran, kesesatan, kesalahan, kebatilan dalam agama-agama lain sebelum anda benar-benar memahami apa yang dikatakan sebagai comparative religion. Hari ini dah jadi skeptik bagi manusia bila dia pegang satu benda, dia anut satu benda, dia wakili satu benda. Memang inilah yang akan jadi, dia tetap akan teguh dan berpegang pada apa yang dia percaya. Begitu juga dengan penganut-penganut agama lain, dia akan berpegang dengan apa yang dia akidahi, dia akan berpegang dengan apa yang dia beriman, dia akan berpegang dengan apa yang dia percaya. Lalu untuk membezakan apa yang dikatakan benar, apa yang dikatakan betul, anda perlu menyelusuri apa yang terkandung di dalam kitab suci masing-masing. Bukan lihat kepada akhlak, bukan lihat kepada kelakuan pengamal dan penganut dia. Ini satu kesilapan. Hari ini bila kita nak cari kebatilan dan kesalahan satu-satu agama, jangan tengok penganut. Kalau tengok penganut, apa akan jadi pada agama kita? Orang luar pada agama Islam, orang non-Muslim nak belajar Islam, orang non-Muslim nak kenal Islam, tapi tak tiun pada agama, dia tak tiun pada kitab, tiun pada penganut, lepas ke tak lepas agak-agak? Aku duduk dalam agama Hindu, ramai orang minum arak. Bila nak pergi test dengan Islam, tak ada pula orang Islam minum arak. Ya ke tak ni? Tak ada ke orang Islam minum arak, bang? Ada juga. Ingat, okey. Aku duduk dalam agama Kristian, hari-hari penganut kami berzina. Nak pi try agama baik, ingat ke tak ada orang Islam berzina? Tak ada ke ada ni? Ada juga. Macam tak okey pula. Ingat dalam agama kami ni ramai orang yang menipu, ramai orang putar belik, ramai cah keting kawan. Masuklah agama yang baik, pi tengok orang Islam tak menipu orang ke bang?
Menipu juga. Selama mana kita tengok penganut dan pemeluk tak selesai masalah. Sebab kadang-kadang apa yang dilakukan, apa yang diamalkan oleh penganut dan pemeluk tak sama dengan apa yang agama dan apa yang diakidahkan itu diajarkan. Dalam agama mana-mana pun tak ajak minum arak. Dalam agama mana-mana pun tak ajak berzina. Dalam agama mana-mana pun tak ajak bunuh orang. Dalam agama mana-mana pun tak ajak tipu orang. Dalam agama mana-mana pun tak ajak makan makanan yang haram. Tapi ada pergi buat juga luar pada bidang agama. Itu PL perangai penganut sendiri. Jadi nak tahu kesesatan dia, kesalahan dia, kebatilan dia, pergi ceklah kitab-kitab dia. Baik. Secara mukaddimah malam ni boleh faham ke tak boleh faham? Ke ustaz bahasa TV3 sangat bagi bahasa ganung kita boleh? Boleh faham ke tak? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Baik, seterusnya. Satu perkara yang saya nak kaitkan ialah bila kita balik rumah masing-masing, tengok dalam rumah kita daripada depan pintu sampai tandas kita. Ini cuma kiasan, ini cuma analogi, tapi nak suruh kita orang Islam ni faham. Bila kita duduk depan rumah kita balik nanti, perkara pertama yang kita tengok ialah kenderaan kita. Kadang-kadang bila berjalan jauh, kadang-kadang bila musim macam ni, sak hujan, sak panas, sak berdebu, apa jadi pada kereta kita? Kotor. Kita nak basuh pun rasa malas. Kalau aku basuh hari ni panas tak hujan, esok hujan, Allah, seluk pula, lecah pula, segan pula. Jadi kita mengambil perkiraan nanti panas lama sikit baru basuh kereta. Apapun kita memang nak kereta kita selalu dicuci, kereta kita selalu bersih, kereta kita selalu berkilat, kereta kita selalu wet, tayar selalu kiwi, kereta kita selalu nampak indah pada pandangan mata kita. Betul. Masuk dalam rumah, duduk ruang tamu, tengok TV kita, tengok televisyen kita, harga mahal, ribu-ribu kita beli. Dulu 14 inci saja kita, 16 inci, 18 inci. Ada orang kampung beli 21 inci tahun 70-an, kira famous dah tu. Famous dah satu kampung TV rumah dia 21 inci. Nasib baiklah. Orang lah ni beli TV tak ada lesen. Dulu ingat tahun 70-an bapak saya beli TV, saya tanya, apa bapak lekat kat dinding? Tu lesen TV. Tanyalah hak berumur depan-depan ni. Beli TV dulu kena ada lesen. Lah ni belilah 14 biji pun, belilah 20 biji pun, go on, tak payah pakai lesen. Kadang-kadang dulu kita ni duit susah, cari harta susah, dapat beli TV tu kira seronok sangat. Tapi buat apa? Suruh isteri kait. Tahu tak mak kita kan dia suka mengait dulu. Lah ni payah dah saya nak tengok orang perempuan, dia duduk di laman ke duduk beranda, dia mengait. Tahu tak mengait ni budak-budak ni? Mengait dia buat apa? Dia nak buat lapik TV. Bila tak tengok TV, bila tutup TV, dia tutup dengan kain hak dia kait tu. Bimbang apa? Takut kanak-kanak main bola, kita main terbang, main Batman, main Ultraman, calak TV dia, TV baru dia. Kita bimbang TV kita calak. Kita masuk dalam tandas, kita tengok ada tahi, kita tengok ada sisa-sisa kotoran, cepat-cepat kita mop, cepat-cepat kita flush, cepat-cepat kita cuci. Tak mau bagi ada kotoran, tak mau bagi ada najis. Lalu nak masuk ke dapur, ni biasa mak-mak kita ada satu almari. Yang standard dalam almari tu ada cawan-cawan hak harga mahal yang memang beli saja tapi tak mau guna. Last kali expired, pecah lagu tu saja. Dia guna apa? Hak cawan plastik tu lah kita makan. Hak harga 5 rupang tu. Makan cawan plastik, pinggan plastik. Harga mahal duduk mana? Harga mahal duduk dalam almari tu, tak guna pun. Dan dia siap kunci lagi. Kalaulah anak kita balik kampung ke apa, kampung buka saja, tu bimbang apa? Bimbang takut pecah dia punya cawan
pecah dia punya pinggan, jaga. Masuk ke bilik, tak boleh bau hapak, dia pasang ubat gegak. Tak boleh bau hapak, pasanglah penyembuk mewangi. Kita pandai menilai dari sudut kebersihan, dari sudut indah pada mata memandang sifat-sifat material tadi. Pada kereta kita, pada TV kita, pada tandas kita, pada bilik kita, pada almari yang dipenuhi dengan cawan-cawan dan pinggang mangkuk kita. Tapi setiap hari fikir ke dak pasal hati kita? Fikir dak pasal akidah kita? Kita fikir dak pasal keimanan kita? Kadang-kadang keimanan kita ni hidup dalam dunia akhir zaman yang dipenuhi dengan fitnah, dia jadi sama macam kereta. Kereta dia lalu atas jalan, mari debu dia lekat debu, mari pasir dia lekat pasir, mari selut dia lekat selut, mari belalang pecah perut belalang depan cermin, mari rama-rama pecah perut rama-rama depan cermin, cepat-cepat kita cuci, kotak selut. Tapi hati kita melalui dengan pelbagai spesies manusia. Kita duk lalu hari-hari dengan pelbagai ragam manusia yang pastinya di sana terlibat dengan apa yang dikatakan pahala, apa yang dikatakan dosa. Tapi berapa ramai yang melihat selut-selut pada hati dia, kotoran-kotoran pada hati dia, benda-benda yang tak elok pada hati dia, lalu cepat-cepat dia nak cuci, cepat-cepat dia nak kewi, cepat-cepat dia nak wek, cepat-cepat dia nak vacuum macam kereta dia. Berapa ramai? Begitu juga tentang TV. Kita bimbang TV kita rekah cermin, TV kita calak cermin, TV kita terguris cermin. Tapi kita ada penutup atau tidak macam TV kita? Takut iman kita tercalak, takut iman kita retak, takut iman kita terguris, takut iman kita pecah berderai. Berapa ramai? Begitu juga bila kita masuk tandas, tengok benda-benda seperti tahi, benda-benda seperti hingus, benda-benda seperti najis, benda-benda kotoran, cepat-cepat kita mop, cepat-cepat kita cuci. Berapa ramai lagi hati yang masih bernajis, hati yang masih bertahi, hati yang masih kurang enak. Tapi berapa ramai yang cepat mop hati dia, cepat cuci hati dia. Kita jaga pinggang mangkuk, tutup siap kunci, takut pecah, takut orang lain main. Berapa ramai yang ada kunci bagi hati dia, tak mau iman dia pecah, tak mau iman dia retak, tak mau iman dia musnah. Dan kita pandai masuk dalam bilik, bau hapak, bau tak sedap, bau busuk. Tapi berapa ramai yang basuh hati dia akibat berbau busuk. Hati yang dengki, hati yang khianat, hati yang sombong, hati yang dipenuhi dengan mazmumah. Berapa biji ubat gegak tauhid, berapa biji ubat gegak fiqh, berapa biji ubat gegak tafsir, berapa biji ubat gegak dalam ilmu-ilmu Islam yang lain yang dah kita sangkut pada hati bagi nak mewangikan hati kita. Tak pernahkah kita fikir sebelum ini atau dah sememangnya kita dah terkena dengan satu budaya apa yang dinamakan sebagai materialisme? Kita faham hari ini bila kita nak membicarakan tentang budaya fandom, kita start pukul apa tadi? 7.30. Saya tanya dulu, standard sini berhenti pukul apa? Lepas isyak berhenti ke? Tak boleh cakap dah? Oh, berhenti dulu, lepas tu cakap balik. Okey, tak apa. Baik. Bila kita nak kaitkan dengan budaya fandom, bila sebut budaya fandom, dia adalah satu budaya daripada sistem-sistem yang telah dijalankan dan diselaraskan oleh Dajjal. Dan bila kita nak memperkatakan tentang Dajjal, di sana pasti ada khilaf pula. Pasti ada perbezaan pandangan, pasti ada perbezaan pendapat. Jadi hak sebenarnya yang mana kita mau ikut, yang mana kita mau turut. Bila ada ulama-ulama yang telah memecahkan dan mengkategorikan pemahaman tentang Dajjal.
Hari ini tepuk dada, tanya iman, tanya selera masing-masing, kumpulan mana, grup mana, aliran mana yang anda nak pi. Sebagai contoh, dalam ayat-ayat Al-Quran, sememangnya Allah dah khabarkan, Allah dah beritakan, Allah dah wahyukan, Allah dah firmankan pada kita dalam bentuk cerita-cerita, kisah-kisah, sejarah-sejarah. Inilah apa yang dikatakan sejarah utusan-utusan Allah, yang namanya nabi-nabi, yang namanya rasul-rasul. Di sana adanya iktibar, di sana adanya pengajaran, di sana adanya pelajaran, di sana adanya ibrah. Bukan sekadar untuk direnungi, tapi untuk dimanfaatkan sebagai satu ilmu yang penting untuk dibawa oleh kita di zaman akhir yang dipenuhi dengan fitnah-fitnah yang bakal dibawa oleh Dajjal. Begitu juga dengan perkhabaran-perkhabaran daripada hadis-hadis Nabi, daripada kalam-kalam Rasulullah dan ucapan-ucapan dia, daripada perbuatan-perbuatan dan perlakuan Nabi, daripada takrir-takrir dan pengakuan-pengakuan Nabi. Di sisi kita ada satu kumpulan yang kita namakan sebagai hadis-hadis akhir zaman, dan di dalamnya sudah disifatkan, sudah diciri-cirikan apakah yang dikatakan tentang Dajjal, apakah yang dikatakan tentang fitnah dan permainan dia. Lampu merah, minta laluan untuk azan. Berhenti sekejap. Alhamdulillah, baik, kita bersambung. Jadi malam ni saya nak kategorikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, bagaimana pembahagian, pengkategorian dan pemecahan kepada dua kelompok manusia, yang kita dua-dua kelompok ni sememangnya sama-sama orang Islam, sama-sama orang yang beriman. Cuma kita nak pastikan jalan mana yang kita ikut, aliran mana yang kita nak bergerak. Sebagai contoh, apabila membicarakan tentang Dajjal dan perkara-perkara yang berkaitan apa yang dinamakan sebagai fitnah akhir zaman, ada satu kumpulan ataupun satu aliran, mereka lebih kepada play safe, untuk menjaga keselamatan. Jadi mereka mengambil ayat-ayat Al-Quran, mereka mengambil hadis-hadis yang pernah disabdakan dan dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cara mereka lebih tipikal, cara mereka lebih kepada tradisional dan klasik. Seolah-olah bagi mereka apa yang disabdakan oleh Rasulullah itulah hakikat yang sebenar. Tidak ada pentakwilan, tidak ada pencerobohan daripada makna yang sebenar. Dengan kata lain, mereka lebih suka beranggapan tidak ada gunanya kita menyibukkan diri kita untuk mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan Dajjal. Tak payah sibuk nak kaji tentang Illuminati, tak payah sibuk nak kaji tentang Freemason, tak payah sibuk nak kaji tentang hal-hal yang melibatkan musuh-musuh Islam yang sememangnya dia sudah diberitakan oleh Allah, dikhabarkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang patut kita buat ialah menjaga iman masing-masing, mengukuhkan akidah masing-masing, memberi keyakinan kepada agama dan Islam kita. Jadi apa yang menjurus kepada kumpulan yang pertama, seolah-olah kita ambil tahu, kita ambil cakna, kita ambil ilmu saja yang apa yang Al-Quran sebut, apa yang Nabi sebut tentang Dajjal dan fitnah akhir zaman. Tak payah nak sibuk-sibuk pasal dia, kita tunggu saja Dajjal keluar. Maksudnya Dajjal keluar, kita kenal dia, kita lawan dia dengan akidah, kita lawan dia dengan keimanan. Itu satu kelompok. Satu kelompok yang lain juga berpegang dan bersumberkan dengan benda yang sama. Takkan kita orang Islam nak ambil sumber lain. Kita guna sumber yang sama, Quran. Kita guna sumber yang sama, hadis. Tetapi di sana bila ada hadis-hadis yang seolah-olah nampak bertentangan, dia akan cuba keluar daripada hakikat pattern pemaknaan hadis kepada pentakwilan.
Pentakwilan ini bukan sebarang takwil, bukan sembrono untuk takwil, bukan saja-saja nak takwil, tetapi melihat kepada lataran peristiwa-peristiwa yang berlaku, melihat kepada event-event yang berlaku, melihat kepada perkara-perkara yang berlaku, lalu pentakwilan tersebut dibuat untuk memecahkan hakikat tersebut, lalu dibawa kepada satu ilmu lain. Inilah apa yang dinamakan eskatologi. Dan mereka mengkaji tentang kaedah-kaedah, ciri-ciri, strategi-strategi musuh Islam, semata-mata nak menyedarkan bukan setakat diri sendiri, bukan setakat ahli keluarga, bukan setakat jiran tetangga, bukan setakat sahabat handai, saudara taulan, orang kampung, bahkan seluruh masyarakat Islam agar sedar dan tidak tersesat dengan strategi-strategi dan perancangan-perancangan yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi tanya iman, tanya dada, tanya hati masing-masing, kumpulan mana yang anda akan ikut, kumpulan mana yang akan anda acuankan. Anda nak pilih yang pertama, itu hak anda, terserah pada anda. Anda nak pilih gaya yang kedua, itu pun hak anda, itu pun pilihan anda, dan saya tidak ada kuasa untuk mencampurinya. Walaupun demikian, kalau kita mengambil beberapa perkiraan kelompok yang pertama, yang kita katakan agak lebih tipikal, agak lebih klasikal, agak lebih tradisional, mereka tak mahu menerobos lebih jauh tentang pemaknaan hadis kepada pentakwilan. Jadi nak tunggu benda hakikat. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ungkap hadis ini secara pemaknaan, bila Dajjal ini keluar, antara kenderaan yang akan dinaiki oleh Dajjal ialah seekor himar. Bila sebut himar, tahu tak apa itu himar? Himar itu apa? Kaldai, donkey. Kita tahu hari ini kaldai itu besar mana. Tapi disebut di sini kenderaan yang Dajjal akan guna ialah keldai yang telinga dia ini sepanjang 40 hasta. 40 hasta ni, orang arkitek ada kat sini, panjang mana lebih kurang 40 hasta ni? Kalau start di tiang ni, tarik sana sampai mana bang? Sini ke dinding tak sampai, kurang lagi. Tiang ni ke dinding 40 hasta. Okey lah, kita kata dekat-dekat ni lah. Agak-agak nak tunggu keldai mana hak besar tu. Telinga dia hak kiri dengan telinga dia hak kanan tu, sini ke sini. Agak-agak keldai mana hak akan keluar. Ini maksud saya, jangan tertakluk pada tipikal, jangan tertakluk pada hakikat. Begitu juga bila Dajjal keluar, dia akan menakluki laut, dia akan berjalan di atas laut, dia akan berjalan di atas awan ke awan. Jadi nak tunggu orang tu keluar dalam rupa bentuk kita, mengarung dalam air laut. Kemudian lompat dari satu awan ke satu awan macam Goku dengan Gohan. Nak tunggu lagu tu ke? Ini maksud saya, jangan terlalu tipikal, jangan terlalu klasikal. Dan ulama-ulama contemporary, dan bila kita sebut contemporary mengarah kepada ulama terkini, yang dasaran ilmu dia kita ambil, selagi mana ada kemanfaatan untuk kita dipadankan dengan event-event dan peristiwa. Dan satu lagi kita perlu ingat, kalau saya nak analogikan satu benda, cukup mudah perbandingan dengan dua kumpulan ini, iaitu tentang penyakit. Kita hari ini, apa yang boleh kita definisikan, apa yang kita boleh senaraikan, apa yang kita boleh klasifikasikan sebagai penyakit yang berbahaya, yang menjurus peratusan besar dia boleh membawa kepada maut dan kematian. Contoh, kita kata kanser, HIV, AIDS, hak separa, kencing manis, darah tinggi, hak kita tak minat semua tu. Baik, bila sebut penyakit-penyakit tersebut, dan kita tahu kan, kita ambil contoh kumpulan pertama, kita cuma belajar saja. Belajar saja. Okey, buka buku kesihatan, buka buku perubatan, kita pun baca penyakit kencing manis ni maksud dia
cara-cara nak kena penyakit kencing manis. Kalau makan ni boleh kena, kalau minum ni boleh kena, kalau sentuh ni boleh kena, kalau kunyah ni boleh kena. Oh, ni kencing manis. Kalau darah tinggi, oh maksud penyakit darah tinggi lagu ni. Kalau makan benda ni boleh kena, kalau minum benda ni boleh kena, kalau kunyah benda ni boleh kena. HIV pula, oh HIV ni lagu ni, cara nak kena dia lagu ni, cara nak kena dia lagu ni. Kanser pula, oh makanan ni boleh menyebabkan kanser, oh minum ni boleh menyebabkan kanser, oh sentuh benda ni boleh menyebabkan kanser. Belajar. Lepas tu tunggu kena lah. Kita tahu patut tunggu kena. Bila ni aku nak kena kanser ni? Bila aku nak kena HIV? Tu contoh pertama. Kalau kita analogikan dengan yang kedua, kita bukan setakat tahu, tapi setiap simptom-simptom yang boleh membawa kepada penyakit tersebut, kita detect dan kita kawal awal-awal lagi. Baca buku, aku dah baca buku, tapi aku tak puas hati, aku kena tanya doktor juga. Doktor, saya dah baca buku pasal kanser ni. Sebab buku ni umum, doktor ni ilmu dia lagi pakar, ilmu dia lagi ahli. Apa lagi doktor yang selain hak buku cerita ni boleh membawa kepada orang tu kena kanser. Doktor pun cerita kita kenal, doktor cerita kena kenal, doktor cerita kita kena kenal. Bila kita dah faham, gabunglah dua tu. Ilmu dalam buku pun kita dapat hak umum, ilmu yang khusus daripada doktor tentang bahaya nak kena kanser pun kita ambil. Orang hak baca buku saja, dia tak tanya yang berkeahlian, dia dapat hak umum tu, berkemungkinan dia akan terkena hak khusus tadi. Dia nak tunggu kena dulu. Hak ni kita dah jaga ni. Kalau aku buat lagu ni kena ni, buat lagu ni kena. Nak tunggu kena, nak tunggu dajak keluar baru nak bersedia, nak tunggu dajak keluar baru nak kenal, nak tunggu dajak keluar baru nak perkemah iman. Kena dah penyakit, tak payah lagi berpantang lah. Orang nak pantang ni sebelum kena, nak pantang sebelum hinggap, nak pantang sebelum menyerap. Ni dah kena kanser, doktor kata 2 minggu lagi hidup. Lepas tu pakcik dah kena kanser, hidup 2 minggu, tak boleh makan Milo, tak boleh makan roti. Pakcik tu jawab apa? Buat menatang apa lagi aku? Nak pantang-pantangnya 2 minggu lagi nak hidup, makan koksir pun tak apalah. Dah 2 minggu nak hidup, pantang apa lagi nak makan lah, nak makan tu. Orang nak pantang ni sebelum kena, nak elak ni sebelum kena. Jadi anda pilih sendirilah, anda nak duduk grup pertama, nak duduk grup kedua. Walaupun nak duduk grup kedua, jangan paranoid, jangan taksub yang melampau. Kuat sangat mengaji Dajjal, kuat sangat kaji Dajjal, kuat sangat fikir pasal Dajjal, kuat sangat kaji strategi Dajjal. Oh, 3 segi lambang Dajjal, 3 segi simbol Dajjal. Sampai makcik jual nasi lemak bungkus 3 segi pun, makcik ni terlibat dengan Dajjal kot. Kesian makcik jual nasi lemak bungkus 3 segi pun lambang Dajjal, simbol Dajjal. Tak ada kena-mengena. Ni dikatakan paranoid, ni dikatakan taksub. Kita belajar tentang Freemason. Biasa lodge Freemason, lantai dia macam papan dam, macam papan catur, hitam putih. Pi kedai makan tepi laut, kedai makan tepi jalan, makcik tu buat alas meja dia macam bentuk tu. Makcik ni terlibat anggota Freemason juga ke makcik ni? Makcik ni bukan anggota Freemason. Freemason kalau sebut pun dia tak tahu apa tu Freemason. Ni yang jadi ni. Kita nak kaji satu-satu benda biar asas hak basic depan tadi jaga. Hak mana depan tadi, hak kita katakan tafsir, kita katakan hadis, kita katakan fiqh, katakan tauhid, biar kemas dulu. Ni kaji punya kaji, masjid pun tak main. Kaji punya kaji, semayang pun tak. Kaji Dajjal dia pun puasa pun tak. Tu yang jadi masalah. Backup kita, tunjang kita, teras kita, tonggak kita tu basic ilmu agama kita. Lepas tu nak kajilah. Bila kita kaji hak tu, kita dapat relate senang. Sebab apa? Sebab semua ilmu basic, ilmu asas duduk dengan kita, kita akan cepat nampak. Baik, sebagai satu percontohan, sejam tapi kita tak masuk tajuk lagi ni. Fandom tak tahu ke mana lagi awal tadi.
Baik, untuk tidak merugikan masa, kena masuklah ni. Fandom. F-A-N-D-O-M. Huruf apa paling awal? Huruf F. Fandom ni hak duk ngelas sekali dah. Kalau ikut sistem yang dicanang oleh Dajjal, dia bawa kepada kita yang mewakili 7 F. 7 jenis F. Fandom ni hak last dah. Fandom ni yang ketujuh dah. Sebagai contoh paling awal, F yang pertama ialah food. Apa maksud food? Makanan dan minuman kita. Depa kacau hak ni. Depa kalau boleh nak kita makan benda yang tak halal. Depa kalau boleh nak kita makan benda yang haram. Mereka kalau boleh nak kita makan benda yang syubhat, yang boleh merosakkan fizikal kita. Lebih jauh lagi, dia mampu menular, merosakkan akidah, iman dan agama kita. Melalui apa? Kadang-kadang melalui makan dan minum kita. Biasanya dia akan dapat pada makanan-makanan yang bersifat daripada luar, bersifat segera, bersifat fast food. Hari ini kita sendiri pun tak boleh nak memastikan kebetulan dia, kesahihan dia, kebuktian dia, bahawa apa yang kita makan itu benar-benar halal. Dia dah terlalu banyak dengan syubhat. Jadi apa yang mereka masuk di sini ialah bentuk syubhat itulah. Sebab bagi orang Islam, mereka cukup jaga apa yang dinamakan hukum halal dan haram. Hak ni halal dia tahu, hak ni haram dia tahu, tapi bab syubhat, hak ni ustaz pun jadi pening. Ustaz pun boleh terpeleot bab syubhat ni sebab dia terlindung. Sebagai contoh, kita kata sebut tentang arak. Bila sebut arak, tergamak tak kita hari ni orang Islam nak minum? Ustaz, saya belanja ustaz setin arak. Dengan mudah kita tolak, minta maaf, arak ni haram, arak ni memabukkan, arak ni tak boleh minum dalam agama kami. Benar. Sebab apa? Sebab kita jelas yang diberi itu ialah whisky, yang diberi itu ialah toddy, yang diberi itu ialah wine, yang diberi itu ialah brandy, yang diberi itu ialah champagne, yang diberi itu ialah Jolly Shandy, yang diberi itu ialah Tiger, yang diberi itu ialah Carlsberg, yang diberi itu ialah Anchor Beer. Tapi ingat tak sabda Nabi SAW di akhir zaman, umat manusia akan minum arak tetapi tidak lagi dinamakan dengan arak. Mungkin dia akan masukkan unsur-unsur arak dalam minuman-minuman biasa bergas, berkarbonat yang selalu kita minum, walaupun dalam bentuk peratusan yang kecil dan sedikit. Nak bagi juga masuk arak, nak jadi juga masuk benda yang haram dari sudut minuman dalam perut kita. Mungkin hari ini kita minum dari sudut yang dah diisytiharkan, minuman ini halal, minuman ini boleh, nama sekian-sekian. Pasal apa tak boleh? Ramai orang minum. Hak pakai kopiah pun duk pegang, hak pakai serban pun duk pegang, hak jubah pun duk minum. Bolehlah kot. Kita pun minum. Sebab bukan dengan nama-nama hak saya sebut tadi. Hak inilah hak syubhat ni. Di kilang dia bukan kita boleh picek pun. Di kilang dia bukan kita boleh tengok pengurusan dia pun. Di kilang dia bukan kita tahu operasi pun. Di kilang dia bukan kita tahu ramuan pun. Di kilang dia bukan kita tahu bahan-bahan pun. Di kilang dia bukan kita tahu ingredient pun. Pipi, terjah juga, terobos juga, gergang. Kamu masuk apa dalam minuman ni? Apa ramuan dia? Apa bahan dia? Apa ingredient dia? Orang sebut glutamat. Sudah, apa dia glutamat? Orang sebut nikotin. Sudah, apa nikotin? Contoh. Bukannya nama-nama nasi kerabu, bukan nama-nama nasi dagang tau. Makanan lagu mana? Kalau hari ni hak jelas daging babi haram,
Ustaz, tom yam babi, confirm kita tolak tak? Ada orang nak makan? Tak makan. Tapi hari ini gelatin yang terhasil daripada lemak dan kulit babi bukan kita tahu. Ustaz, kek produk terbaru dari syarikat kami. Mana tahu dia bubuh dalam tu? Oh, kek, tak apa, kek boleh. Perak. Roti, oh roti tak ada masalah, boleh makan. Tapi gelatin tadi, kadang-kadang semburan wine untuk menyegarkan makanan-makanan tersebut. Bukan dia cerita pun. Lepas tu aduk makan siapa? Kita. Hak kok syubhat ni yang ramai yang kita terlepas. Lepas tu Maggi ni, makanan segera tu, makanan segera ni, kita tak tahu. Yang penting ada logo gedegang halal. Sekejap halal, sekejap tak halal, lepas tu halal pula. Kita pun jadi pening, kita pun jadi pelik. Tu sudut makanan secara ringkas. F yang kedua, finance. Apa maksud finance? Sistem keuangan. Hari ini apa yang kita namakan sebagai sistem bank, sistem uang kertas, sistem uang fiat. Bank, cara nak musnahkan kita melalui bank ialah sistem riba. Nabi pun katakan, kalau kita nak jaga daripada riba pun, pasti di akhir zaman akan terkena juga debu-debu riba. Memang payah nak elak. Kita hari ini bukannya berduit, kita hari ini bukannya orang kaya, tapi falsafah material keduniaan sekarang, kalau nak pergi pinang anak dia pun, gaji berapa ribu? 1,500. Payah tu pakcik nak bagi tu 1,500. Kereta kancil ataupun pinjam dengan kawan nak datang tadi, sebenarnya motor kris saja. Lagilah payah. Rumah tak ada lagi, nanti kerja ni baru nak beli. Material keduniaan. Lepas tu bila keadaan demikian, kita nak beli rumah 150,000, 180,000, 200,000, kita ada cash ke? Kita tak ada cash. Orang kaya tu ada lah, kita ni. Lepas tu rumah nak kena beli, agak-agak nak tunggu ada cash 200,000, bila agak-agak? Lepas tu apa jadi? Loan. Orang nak pakai kereta, kita nak pakai kereta, loan. Orang nak pakai motor, kita nak pakai motor, loan. Orang nak beli sofa, kita nak beli sofa, loan. Orang nak beli TV, kita nak beli TV, loan. Tu pun muju ada kedai RM2. Boleh juga beli. Tak mana orang lain beli. Walaupun kualiti dia tak sama. Loan lah. Dulu kita ada bank konvensional. Banyak kita sebut. Dan Alhamdulillah, ada setengah orang tu faham, lalu dia cuba nak tukar sistem ni, lalu kita buat bank berasaskan Islam, urus niaga Islam. Mula-mula buat bank Islam, lepas tu bank-bank lain pun ikut. Walaupun Maybank, ada kaunter Islam kita. Walaupun bank rakyat, kita buka kaunter Islam kita. Walaupun bank ni kita buka kaunter Islam kita. Mereka pun nak ikut dah. Padahal sebenar perjalanan dia betul ke Islami? Ke kaunter saja yang Islam. Sinilah kita sebut, bukan kita nak menyalahkan pada sistem. Kita boleh mengislamisasikan sistem, tapi yang patut dan lebih awal kita islamisasikan siapa? Orang yang nak guna sistem tu. Kita lebih awal perlu islamisasikan kita, perlu tarbiyahkan kita, perlu beretikakan kita, perlu beradabkan kita. Kalau kita hanya mentarbiah sistem, kita hanya memperelokkan sistem, kita hanya mengislamkan sistem, dia takut jadi lagu ni. Dengar contoh. Kita takut, kita dulu akaun bank konvensional. Kita pun dah bunyi orang buat bank Islam, tukar kepada akaun bank Islam. Apa yang kita bimbang apa? Kita takut akaun saja yang Islam. Tuan punya akaun hari-hari duk kat luar, duk tipu orang.
Hang akaun apa? Aku akaun bank Islam. Tapi kerja dia hari-hari tipu orang kat luar. Akaun dah Islam, tuan punya akaun tak Islam. Pak Cik Din beli kereta baru, nampak Proton Inspira. Nampak saja aku lagu ni, tapi beli cash. Betul ke Pak Cik ada duit? Tak lah, buat loan, tapi loan Islamik lah. Nampak lagu ni, tapi aku buat beli loan Islamik, bukan macam orang lain. Loan Islamik betul, tapi masa tu bercakap dalam kereta. Bila buka pintu kereta, Pak Cik Din seluar pendek keluar. Kita takut loan Islamik, kereta Islamik, Pak Cik Din seluar pendek. Kak Lijah beli motor, loan Islamik. Han tahu apa? Rambut berjurai macam singa laut. Takut motor saja Islamik, tuan motor lagu mana? Kita bangga produk-produk orang Islam kita, produk sunnah, kurma macam-macam. Tapi pengguna produk sunnah. Tapi makan bismillah pun tak baca. Doa pun tak baca. Tak baca tu bacalah, nak cakap tak baca ni. Okey, pi lagi sikit-sikit. F yang ketiga, fun. Apa maksud fun? Kita selalu fun fair lah tak? Tapi fun di sini meliputi hiburan, budaya hedonisme. Budaya suka berhibur, budaya suka melalak. Kita tengok rancangan-rancangan dalam televisyen, berhibur saja-saja. Darilah hak baru menetah sampailah hak nak masuk lubang kubur tak? Bintang kecil, star idola, masuk naik sikit mentor, akademi fantasia. Last kali kilauan emas. Musim pertama, musim kedua tak cukup, gegar organza tambah. Hiburan semata-mata. Lepas tu duk komen dalam Facebook pun ha-ha tu ya. Aku rasa tak puas hatilah, macam mana Nora boleh terkeluar. Oh, duk komen. Hak iman dia nak terkeluar ni dia tak bincang. Nora terkeluar aku tak puas hati. Bagaimana juri buat penilaian? Ni mungkin silap pada Datuk Kat ke? Mungkin silap pada Ramli MS ke, macam-macam. Budaya hiburan. Dan berhibur ni memang. Ingat dulu awal-awal 2 tahun lepas budaya K-pop. Tak? Budaya K-pop, ingat tak yang jadi satu isu besar dulu? Bila seorang perempuan wanita bertudung naik ke pentas lalu dipeluk oleh penyanyi K-pop. Tengok. Bila dia masuk budaya ni, antara nak jaga agama atau nak ikut setan. Jadi kalau dia nak jaga agama, sorry, tak perlu naik pentas. Tapi bila terikut dengan setan, bertudun pun dia boleh sampai dipeluk oleh artis di atas pentas. Hedonisme juga, fun juga termasuk dengan sukan. Bukan sebagai hiburan semata-mata. Sukan hari ini, hak bola lah, hak badminton lah, hak hoki lah, hak gusti lah. Oh, siapa pegang tali pinggang ni? WWE, siapa pegang tali pinggang ni? Orang Terengganu tak tengok gusti ke? Tengok tak? Tapi duk gilir tu, sekejap Ustaz Roman Reigns lah menang. Oh, Seth Rollins sekejap tu. Lepas tu Dan Ambrose. Lepas tu The Miz. Lepas tu AJ Styles. Lepas tu Kevin Owens. Macam-macam. Satu kat tu tak bukan ni. Dulu WWF lain, World Wrestling Federation. Hak ni WWE bila dah jadi entertainment, dia jadi suka-suka, dia jadi hiburan dah. Sebenarnya ikut skrip lah. Malam ni hang menang, minggu depan hang kena kalah. Minggu ni hang berbaik dengan orang ni, minggu depan hang kena buat jadi bergaduh. Sebenarnya dia buat lagu tu, dia nak suruh apa? Dia nak suruh pengunjung tu ramai, peminat tu nak tengok apa yang terjadi seterusnya.
Dua orang ni tag team yang baik lama dah. Tapi bila keadaan mula merudum, ramai dah orang tak minat, dia buatlah satu skrip. Hang tag team dua orang ni, yang orang minat ni, hang pura-pura waktu duk bergusti tu, hang tertumbuk rakan sendiri. Kawan tu pun tertumbuk. Jadi bergaduh. InsyaAllah diumumkan, kita akan buat perlawanan antara geng hak ni dengan hak ni pula minggu depan. Jadi orang pun nak tengok. Padahal duduk kedai kopi, lepas tu sekali pula duk sembang pun. Belakang pentas tu. Dia tak bergaduh pun. Dia ikut skrip saja. Tali pinggan tu pun gilir-gilir saja. Okey, F yang ketiga. Lepas food, lepas final, lepas fun, agak-agak apa? Fashion. Hari ni fashion kita macam-macam. Fashion kita dah tak jadi Islamik dah. Kanak-kanak lah ni malu nak pakai jubah. Budak-budak lah ni malu nak pakai baju Melayu kain samping. Payah nak pakai serabang, payah nak lekat kopiah. Dia selesa dengan t-shirt, seluar jean, hak ketat-ketat, hak nipis-nipis, hak transparent. Dulu kita nak tengok pusat Islam kena pergi Kuala Lumpur. Lah ni nak tengok pusat Islam duk Terengganu pun boleh. Bukan pusat Islam, pusat orang Islam. Betul. Hari ni apa yang TV tunjuk, hak itulah kita makan. Apa yang TV tunjuk, hak itulah yang kita minum. Apa yang TV suruh pakai, hak itulah yang kita pakai. Apa yang TV peragakan, hak itulah yang kita beli. Kita difashionkan mengikut apa yang ditunjukkan. Kita pakai fashion ikut apa yang diperagakan. Kita pakai ikut apa yang dicontohkan dalam TV. Dah hari-hari gedebak-gedebuk duk tunjuk. Okey, faham? Fashion. Fikir sendirilah fashion lagu mana. Hak kita rasa baik untuk kita, rasa baik untuk isteri kita, rasa baik untuk anak kita, dan apa yang rasa tak baik untuk kita dan agama kita. Apa pun yang sebenarnya, pakaian tidaklah lebih daripada sekadar pakaian. Okey, F yang seterusnya. Ini dinamakan sebagai yang kelima, faith. F-A-I-T-H. Apa dia faith? Faith melibatkan akidah. Faith melibatkan kepercayaan. Hari ini dia masuk macam-macam. Selain agama Islam, dah ada agama-agama lain. Yang kita namakan Yahudi, yang kita namakan Nasrani, yang kita namakan Hindu, yang kita namakan Buddha, yang kita namakan Sikh, yang kita namakan Jain. Dan ada ideologi baru yang dicipta berasaskan akal dan pemikiran. Ada sekularisme, ada materialisme, ada pluralisme, ada liberalisme, ada komunisme, ada nazisme, ada pragmatisme, dan bermacam izm yang lain. Dari F yang kelima ini, dan penganut dia anda ingat puluh orang ke? Di belakang tu bukan ratus, malah ribuan dan mungkin capai jutaan manusia yang menganut fahaman-fahaman yang berteraskan akal dan pemikiran manusia yang sama macam dia. Tak ke bodoh? Agama-agama baru dicipta. Pernah dengar ada agama Scientology? Pernah dengar ada agama Caudai? Pernah dengar ada agama Trust Lucifer? Ni agama-agama baru yang tumbuh dan muncul. Ada hak sembah iblis, ada hak sembah setan, ada hak sembah patung, ada hak sembah berhala, ada hak sembah orang. Berita ni mungkin tak sampai, tapi di luar sana kalau kita perhatikan dan menghayati, sememangnya ini adalah kekangan-kekangan. Ini adalah fitnah-fitnah untuk agama kita. F yang keenam, fiction. Apa dia fiction? Fiction lebih kepada sains, lebih kepada fantasi, lebih kepada khayalan. Contoh, dalam filem banyak sekarang ditonjolkan ataupun diterjemahkan pada kita
filem-filem yang bersifat fiction, yang di luar batasan akal kita untuk berfikir. Dia mula dengan E.T. Ingat E.T. 1985 dulu. Filem E.T. Filem bercorak macam itulah, hubungan manusia dengan makhluk-makhluk gaib, hubungan manusia dengan makhluk asing. Lepas E.T. tu dia keluar dah tiap-tiap minggu Battlestar Galactica. Siapa ingat? Hak umur macam saya ni, 40, 42. Buck Rogers, siapa ingat Buck Rogers? Filem-filem yang angkasa-angkasa punya, filem-filem hak atas langit punya. Kemudian filem Star Trek, UFO, X-Files, macam-macam. Diam semua ni, macam tak pernah tengok. Itulah, kita dulu tengok filem-filem lagu tu lah. Ingat filem, bukan filem lah, drama kan, Fall Guy, TJ Hawker, Cagney and Lacey, The Professional, Sheriff Lobo. Siapa ingat ni? Ni ada depan saya ni. Tu filem-filem kita dulu ni. Tapi dulu kita tengok, kita seronok. Kita tengok ada pengajaran. MacGyver. Budak-budak ni kenal tak MacGyver? Tak kenal dah kot. MacGyver ni hebat lah. Bagi saja alat apa pun dia boleh buat macam-macam. Tapi kalau betul kat luar, tayar pancit pun minta orang tukar. Itu dari sudut fiction. Okey, seterusnya fandom lah. Apa dia fandom? Fandom ni disebut sebagai budaya penggemar umum. Tak faham. Budaya mengidolakan seseorang. Budaya mengidolakan seseorang, tujuan didatangkan budaya fandom untuk kita menjauhkan orang-orang Islam daripada dia mengidolakan insan-insan ataupun tokoh-tokoh yang sepatutnya dalam agama mereka. Kita sebagai orang Islam patutnya menokohkan ataupun mengidolakan hak paling kurang nombor satu siapa? Nabi kita lah, Nabi Muhammad. Jadi ikutan, jadi tokoh, jadi idola. Ikut jejak langkah dia, belajar sirah dia, belajar sejarah dia, nak tiru adab dia, nak tiru akhlak dia, nak tiru etika dia, nak berilmu dengan ilmu dia. Tapi hak dia nak jauh hak ni lah. Fandom ni maksud dia nak suruh kita gemar, nak suruh kita suka, nak suruh kita mengidolakan dalam bentuk yang jauh dari sisi agama kita. Selain daripada Nabi, sepatutnya paling sederhana, sahabat-sahabat Nabi idola kita. Imam-imam mazhab kita idola kita. Tokoh-tokoh imam dan tokoh-tokoh khalifah kita idola kita. Ulama-ulama kita idola kita. Cendekiawan Islam idola kita. Saintis-saintis Islam idola kita. Tapi hari ini bukan idola anak-anak muda Islam kita. Yang jadi idola bagi mereka yang sebenarnya adalah perumpamaan berhala-berhala hidup. Yang jadi idola, yang jadi pujaan, yang jadi minat mereka, siapa lah ni? Siapa? Payah kan nak detect? Susah kan nak detect? Balik malam ni cek bilik tidur anak masing-masing. Boleh tengok dah kadang-kadang. Tengok kat dinding saja. Kadang-kadang ada macam-macam gambar. Kadang-kadang ada macam-macam poster. Kita boleh tengok poster Lionel Messi. Kita boleh tengok poster Ronaldo. Kita boleh tengok poster Tom Cruise. Kita boleh tengok Selena Gomez. Kita boleh tengok Lady Gaga. Nama sahabat langsung tak ada lekatan pada dinding. Nama ulama-ulama langsung tak tertampal pada dinding. Nama imam-imam pak langsung tak ada dalam ingatan anak-anak kita. Nama ulama-ulama langsung jauh daripada pemikiran anak kita. Nama ahli-ahli hadis langsung hilang daripada pemikiran. Hak dia ingat siapa?
Sebutkan 11 nama pemain Barcelona daripada penjaga gol sampai penyerang. Trek, sebiji dia ingat. Suruh sebut sebelah orang sahabat, belum tentu lagi ingat. Suruh sebut pemain Manchester, sebelah orang ingat. Suruh sebut sebelah orang ahli hadis, belum tentu ingat. Suruh sebut pemain Chelsea, sebelah orang ingat. Suruh sebut isteri Nabi, sebelah orang, belum tentu ingat. Suruh sebut pemain Real Madrid, confirm ingat. Suruh sebut sebelah orang ulama Islam, belum tentu ingat. Nama penyanyi dia ingat, nama artis dia ingat, bahkan bukan setakat ingat nama, hak dia paling minat tu dari awal bangun sampai ke tidur, dia tahu apa aktiviti yang artis ni buat. Artis ni makan pukul berapa, tarikh lahir dia bila, makanan kegemaran dia apa, minuman kegemaran apa, dia mandi pukul berapa, artis ni berak pukul berapa pun dia tahu. Sampai ke tahap tu dia kaji, sampai ke tahap tu dia perhati. Sikit punya minat. Tetapi minat dia ini boleh membawa kepada apa? Adakah boleh membawa kepada pengukuhan akidah dia? Langsung tidak. Boleh membawa kepada pengukuhan iman dia? Langsung tidak. Dan kebiasaannya tala kepada artis, tala kepada pemain-pemain bola, lebih kepada lara, lebih kepada lalai. Minat tu minat lah. Kita pun ada minat juga kan. Pemain bola, aku minat dia ni sebab pandai gelecek, sebab hantaran bola dia tepat setakat tu lah. Tak sampailah nak tahap kita nak tampal kat dinding. Walaupun sebenarnya zaman muda kita lagu tu juga tak? Zaman muda biarlah. Ni zaman kita tua. Dan kita tak mau anak-anak kita melalui apa yang pernah kita lalu. Sebenarnya budaya fandom ni kalau kira orang-orang Eropah, orang-orang Barat, memang dia tidak mempunyai tokoh-tokoh yang hebat. Mereka gersang tokoh-tokoh yang hebat, mereka kekeringan tokoh-tokoh yang hebat, mereka kekontangan tokoh-tokoh yang hebat. Lalu mereka mencipta, mereka reka sendiri tokoh-tokoh ini agar dianuti oleh orang-orang ataupun anak-anak muda Islam kita. Lalu dia jadi hebat di mana? Bukan pada layar yang sebenar, bukan pada layar emas, tapi mereka hebat pada layar perak saja. Lalu diangkatlah tokoh-tokoh hebat dan menjadi pujaan kadang-kadang. Ingat tak zaman-zaman awal, tengah-tengah lah 80-an, awal-awal 90-an, kalau ikutkan perang sebenar, mereka kalah di Vietnam. Tapi kerana malu, mereka angkatlah tokoh-tokoh mereka. Lalu keluarlah filem The First Blood. Bukan rempit, Rambo. John Rambo, First Blood 1, First Blood 2, First Blood 3. Kalau ikutkan, Rambo tu berapa orang? Seorang saja. Tapi satu kem tentera Vietnam kalah dengan dia. Satu kem tu sekurang-kurang 40 hingga 50 orang askar. Tak boleh nak tangkap, tak boleh nak mengalahkan, tak boleh nak bunuh Rambo. Tapi hakikat sebenar di layar emas, hakikat sebenar di medan yang nyata, lagu mana? Rambo pun tak tahu ke mana. Dia angkat tokoh-tokoh gini, kita pun minat. Sampai pisau, selepas tu pisau tu lama dah, tapi lekat nama pisau Rambo, lekat nama dia pisau Rambo. Kisnya hebatnya Rambo tu guna pisau tu, padahal tentera lama dah guna pisau tu, tak ada nama pun. Maksudnya sampai teruja kita, nama tu jadi pisau Rambo. Sampai ke dalam filem Upin Ipin pun, Ayam Tok Dalam pun nama dia Rambo juga kan. Ayam Tok Dalam tak? Rambo hilang, so Upin Ipin jadi penyiasat cari. Lepas tu tak cukup dengan tu, guna Chuck Norris pula. Mission in Action. Mission in Action 1, Mission in Action 2. Macam-macam lah.
Rex Scorpion di Afrika guna Dolph Lundgren, kickboxer di Thailand guna Jean-Claude Van Damme, kickboxer 1, kickboxer 2, kickboxer 3, benang semacam dia tak. Padahal kalau suruh tomoy sungguh-sungguh tak mau pun. Cuba lawan tompo betul-betul nak tengok tak. Dalam filem boleh lah, tapi hatu yang kita minat. Oh, lepas kickboxer tu duk gantung lah kain bubuh habuk gaji, kain bubuh pasir bawah pokok tak, pakai seluar pendek gedeguk dalam fikiran, dalam khayalan, oh macam kickboxer dah. Zaman tu. Lepas tu Universal Soldier pula, macam-macam cerita. Tu filem-filem yang mananya jadi siulan, filem-filem yang jadi kegemaran. Tetapi sejak akhir-akhir ini mereka menukar corak dan bentuk. Dia pergi kepada bentuk fiction. Bila pergi kepada bentuk fiction, dia jadilah filem-filem yang berbentuk lebih kepada khayalan. Maka lahirlah filem seperti Alice in Wonderland. Pernah tengok? Alice in Wonderland, The Chronicle of Narnia, Wizard of Oz, Lord of the Ring, filem yang nak mengenengahkan sihir, Harry Potter, nak bagi tahu kepada kita sihir ni ada sihir baik, ada sihir jahat. Sihir ni baik ke? Sihir putih dan sihir hitam. Harry Potter ni sihir baik, Harry Potter ni sihir putih. Geng-geng sebelah lagi hak lawan dia tu sihir jahat. Kita boleh belajar sihir baik, boleh belajar sihir putih, konon-kononnya. Sedangkan jelas dalam agama kita mengharamkan sihir dan mengharamkan kita menemui dukun-dukun, paranormal yang menggunakan sistem dan jalan sihir. Dan hari ini jangan kita menganggap bahawa sihir itu merupakan satu istilah yang disinonimkan dengan kena duduk depan bara api berasap tu baru sihir, yang kena ada mantra-mantra bacaan pelik baru sihir, yang kena ada telur-telur baru sihir, yang kena belah buah-buah limau baru sihir. Tapi sihir lebih jauh hari ini dalam bentuk yang kita tak boleh nak kenal pasti. Sihir dalam bentuk syubhah. Sihir itu kadang-kadang dalam bentuk apa? Dalam bentuk televisyen hak duduk depan rumah kita. Televisyen dulu orang tua mengistilahkan sebagai dajjal dah. Ada kata TV tu dajjal lah. Memanglah TV tu ada cermin satu saja, tak ada TV cermin dua. Dan ada ulama-ulama, tok-tok guru tu larang pula kita ni beli TV, larang tengok TV. Mungkin ada peratusan-peratusan kecil, ada benarnya. Takut anak-anak, cucu-cucu tertengok benda-benda yang tak elok, yang mungkin melibatkan aurat dan benda-benda yang haram satu sudut. Tapi apapun, apa sebenarnya? TV ialah satu yang dikatakan sebagai bahan, sebagai objek pembunuh kebosanan anda. Satu alat yang digunakan untuk bunuh kebosanan kita. Sebab tu bila kita bosan, buka TV. Bosan, tengok TV. Dulu tak ada TV, tapi pasal apa kita tak pernah rasa bosan? Zaman dululah. Zaman dulu orang ada duit saja beli TV. Dalam satu kampung mungkin seorang dua orang ada TV. Hak lain tak ada TV. Tapi hak tak ada TV tu tak pernah pula mengeluh, Allah puasnya hari ni, Allah boringnya hari ni. Dia tak pernah mengeluh walaupun tak ada TV. Macam mana orang tua dulu nak mengeluh? Daripada orang tua sampai budak tak berhenti. Ada saja kerja, ada saja benda, ada saja permainan yang kita boleh buat. Orang tua pi kebun, orang tua pi menoreh, orang tua pi tanam sayur, orang tua pi ketam padi, orang tua pi tu. Budak-budak ada masuk semak, ada tahang burung, ada pi denak burung, ada siding burung, ada main lastik, ada main wow, ada main sepak raga, ada main coh. Sini panggil apa main coh? Ha? Galah panjang, galah panjang. Memang kita tak puas pun. Nak puas macam mana? Bukti tak puas, maghrib
Tak berhenti lagi sampai orang tua bawa lidi, sampai orang tua bawa kayu suruh balik. Maksudnya kita tak puas dengan permainan kita. Tapi hari ni tak ada TV. Contoh TV rosak petang ni. Buka-buka tak jadi. Buka-buka tak leh. Buka-buka rosak. Agak-agak selama mana boleh bertahan? Ustaz, saya 2 bulan boleh bertahan tak ada TV. Cuba angkat tangan. Rumah saya tak ada TV 2 bulan pun tak apa, relax je. Angkat tangan. Lama ke 2 bulan? Seminggu. Rumah saya tak ada TV seminggu. Cuba angkat tangan. Tak leh. Hari ni petang ni rosak, sekurang-kurang esok dah pi kedai elektrik, esok dah pi Seng Heng, esok dah pi Wahli Group, esok pi kedai elektrika yang lain. Tak boleh tak ada TV. Rasa macam kosong saja ruang tamu kita. Rasa sepi saja hujung tu sejak TV rosak. Dia jadi tak seronok dah kita. Sebab apa? Tak boleh nak tengok macam-macam. Sebab kita hilang boring pun melalui benda tu. Sedangkan sebenarnya banyak benda kita boleh buat. Tapi kita dah rasa macam tak lengkap, rasa macam tak sempurna hidup kita. Tu pun kalau ada yang saiz-saiz tertentu masih tak bersyukur. 42 besar dah lah ni. Tapi bila jiran beli hak 60 lagu mana agak-agak? Rumah kita 42, jiran beli 60. Demam bini kita. Bang, 60 bang, 60. Okeylah petang ni kita pergi cari 74. 74. Jiran pula jenis sama angin dengan bini kita. 74 pula melah tu. Bang, 92 lah bulan depan. 92, letih lah kita tak? Orang 92. Sama juga kereta. Kadang-kadang ni tukar kereta bukan kata kereta tu rosak. Tukar kereta bukan kata tak boleh guna. Sebab hari-hari ni duk main tucuk minda separa sedar kita. Baru beli tu Proton Persona hak baru. Baru 2 minggu Proton Persona tu keluar TV. Vios lebih canggih dan bertenaga. Vios lebih canggih dan hebat. Sudah Vios pula. Lepas tu kalau beli Vios, dia keluar pula hal lain. Honda City canggih, menawan. Beli Honda City, keluar Accord pula. Lepas tu bila nak selesai? Inilah cara mereka menyihir kita. Supaya kita lalai, supaya kita galik duk fikir nak perelok benda ni, nak tambah benda ni, nak suruh sedap benda ni saja. Mereka memang akan keluar macam-macam. Bukan kata model terbaru tu tahun ni baru keluar. Lama dah mereka rancang. Tunggu nak keluar je. Sama macam telefon kita. Kalau hari ni Samsung 7, Samsung 8, 9 tu siap dah. Cuma tak keluar. Nak tunggu orang beli hak ni dulu. Bila orang dah galik, dia nampak hebat. Tak ada dah orang. Aku seorang pakai Samsung 7. Keluar hak 8. Kawan tu beli hak 8, Allah hang pakai 7 lagi, kuno sungguh. Tak lagi ni, bila 9 nak keluar ni? Semata-mata nak kata balik kat hak 8. Padahal telefon ni cukup boleh tengok gambar, cukup boleh kamera, boleh rakam video, cukup lah. Kita ni tak boleh teliti sangat dah. Berapa megapiksel ni? Piksel tu penting, selfie tu penting, speaker bunyi tak kuat pun tak boleh. Nak hak sempurna, mana ada hak sempurna? Mana ada kesempurnaan? Faham dah ke ni fandom ni? Faham dah ke fandom ni? Fandom ni itulah budaya mengidolakan. Dia nak suruh kita sembah berhala, memang kita tak sembah, sorry lah. Jadi dia akan buat berhala-berhala bentuk baru, berhala-berhala yang hidup, yang diidolakan oleh kita, yang dipuja oleh kita, yang diminati oleh kita, cukup. Dulu dalam Quran Allah dah jelaskan satu demi satu antara berhala yang paling awal muncul. Kita tengok zaman kenabian, zaman yang ketiga zaman Nabi Nuh alaihi salam. Allah sebut dalam Quran orang-orang soleh. Ada yang nama Wad,
ada yang nama Yaghus, ada yang nama Ya'uq, ada yang nama Nas. Semua ni orang-orang soleh pada zaman dia. Tetapi selepas kematian mereka, umat-umat yang pernah hidup dengan nama-nama dan tokoh tersebut bersedih, menangisi pemergian tokoh-tokoh yang dianggap hebat dan mempunyai kelebihan di sisi mereka. Lalu iblis ataupun syaitan menyamar jadi manusia. Dia memberikan satu tip. Tak payahlah nak sedih sangat, tak payahlah nak risau sangat, tak payahlah nak bimbang sangat. Aku ni hebat dalam ilmu ukiran, aku ni pandai, aku ni carpenter. Jadi apa salahnya biar aku tolong kamu, nak menghilangkan kesedihan kamu, nak bagi kamu ni tak rindu sangat dekat ayang dah meninggal ni, aku akan buat dalam bentuk patung. Dah kamu sedih menangis sangat, aku akan ukir wajah-wajah mereka ni. Jadi dia ukirlah wajah Wat, dia ukir wajah Nas, dia ukir wajah Ya'uq, dia ukir wajah. Mula-mula ukir saja dan diletakkan di tempat-tempat yang selalu orang-orang alim ini berada bagi pencerahan. Dia selalu kuliah di sini, kita letak satu patung dia di sini. Dia selalu bercakap di sini, kita letak satu patung di sini. Dia selalu ceramah di sini, kita letak satu di sini. Dia selalu pidato di sini, kita letak satu di sini. Mula-mula letak untuk bagi peringatan. Kemudian diletakkan senarai, nasab dan salasilah. Orang ni nama apa, tok dia apa tu. Cukup untuk kenangan awal-awal. Dan bila ini tidak diperingati, tak dipesan oleh generasi-generasi terkemudian, lalu dah ada yang sampai tahap meletakkan bunga, letak apa kita panggil ni, hak berasap ni, nak suruh bau-bau kemenyan apa. Lepas tu lebih jauh hak belakang dah mula menyembah, dah mula bertawasul, dah mula mengharapkan, dah mula berdoa, bermohon, berhajat, berimpian melalui patung-patung dan berhala ini. Dah jadi syirik. Start jadi syirik itulah Allah mula menurunkan kitab kepada kaum Nabi Allah Musa, iaitu Bani Israel. Yang sebelum ni dah ada suhuf, Nabi Adam dah terima suhuf, Nabi Idris dah terima suhuf, Nabi Syis dah terima suhuf, Nabi Ibrahim dah terima suhuf. Tapi suhuf lebih sederhana, suhuf lebih kecil, suhuf lebih ringkas. Akibatnya inilah yang terjadi dalam masyarakat bila sudah jauh dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, apatah lagi jauh dengan utusan yang namanya Nabi dan Rasul, dia akan jadi syirik. Akibatnya kitab pertama turun Taurat, nak mengembalikan manusia balik kepada akidah yang sebenar, tauhid yang sebenar. Tetapi zaman Nabi Ibrahim, syirik kedua berlaku. Memang berhala tu banyak, dan kita akui dalam sejarah, kita pun tahu bapa Nabi Ibrahim sendiri adalah pembuat patung berhala. Satu benda yang sukar untuk kita terima, bapa seorang Nabi adalah tukang pembuat patung berhala. Tapi inilah aturan Allah. Supaya jalan cerita ini kita mampu berfikir, apa iktibar yang kita boleh ambil. Perjalanan itu yang perlu kita kaji. Bapa tukang buat kayu berhala, hari-hari berinteraksi dengan alam semesta. Matahari ke Tuhan, tak. Bulan ke Tuhan, tak. Bintang ke Tuhan, tak. Sampai akhirnya dia menemukan Tuhan yang sebenar, Allah pencipta dia. Ini adalah perjalanan yang perlu kita renung. Bukan sekadar baca, bukan sekadar disejarahkan. Akhirnya muncul Namrus. Namrus mengaku jadi Tuhan. Dia melakukan kekufuran, kesombongan, kecongkakan, mengaku jadi Tuhan. Tak cukup dengan zaman Nabi Ibrahim, hari lagi zaman Nabi Musa, Fir'aun pun nak mengaku jadi Tuhan. Kemudian zaman Nabi Lut, LGBT pula keluar. Tahu LGBT? LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender.
LGBT, geng-geng teruk. Dulu saya duk main WhatsApp, ada orang invite saya masuk ni lah, masuk satu grup nama LGBT. Saya kata, Allah, siapalah invite saya masuk grup LGBT ni? Pasal apa aku boleh terjebak ni, orang nak ajak masuk grup lesbian, bisexual, gay ni? Lepas tu saya pun tanya, siapa ni yang pandai-pandai add nama saya dalam grup macam ni? Dia kata, minta maaf Ustaz, ni bukan LGBT hak tu. Jadi apa maksud LGBT? Dia kata LGBT ini ialah lelaki gagah bangun tahajud. Okeylah hak ni. Kalau lelaki gagah bangun tahajud, alright, tak ada masalah. Tapi tak lama lepas tu saya keluar juga. Okey, nampak? Dengan kaum Nabi Syuaib, kaum Aikah, menipu takaran, menipu timbangan, menipu acuan, macam-macam fi'il, macam-macam perangai. Sampai Nabi Zakaria kena bunuh, Nabi Yahya kena bunuh, Nabi Isa pun nak dibunuh, tapi Allah selamatkan, naikkan dia ke langit. Nabi Muhammad macam-macam lagi lah cerita. Tapi apa pun, idola-idola dah diwujudkan. Zaman Nabi Muhammad, patung-patung tu ada nama ke tak ada nama? Ada. Kan disebut ada nama Lata, ada nama Uzza, ada nama Manata, ada nama Asif, ada nama Nailah, macam-macam, ada nama Hubal. Itulah idol-idol dulu yang orang sembah, yang orang puji, yang orang tawassulkan. Akibatnya kesyirikan berlaku. Sebenarnya yang Quran cerita tu jelas, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Muhammad. Tapi di celah-celah tu, kalau kita perhati, sebenarnya semua agama terlibat dalam mengidolkan selain daripada Allah dan menjadi syirik dalam bentuk ini. Contoh, kita tengok agama Yahudi. Agama Yahudi ni, kalau aliran Kabbalah, tahu Kabbalah? Kabbalah ni satu aliran mistik dalam Yahudi. Antara artis yang menganut Kabbalah ni Madonna, Lady Gaga, Christina Aguilera, atau geng-geng dia lah tu. Aliran ni dia ada Trinity. Dia panggil Yehovah, Tuhan Yehovah ataupun Jehovah. Dia ada Sephiroth, dia ada Sheshina. Trinity. Okey, sebenarnya ni idola ni. Begitu juga dalam agama Kristian, dia ada konsep Trinity. Dia ada Allah, dia ada Roh Kudus, dia ada Jesus. Begitu juga dalam agama Hindu, dia ada konsep Trinity. Ada Tuhan Brahma, Tuhan Vishnu, Tuhan Shiva. Betul ke tak ni? Shiva mana Shiva? Shiva hak duk bersila tu, hak pegang trisula, mata tiga, hak ada ular tedung beleka kat leher tu. Tu Shiva. Tu Vishnu. Kalau Shiva tu hak dalam bulatan, hak macam duk tengah menari tu. Pernah tengok tak? Dia ada bulatan bulat macam gambar patung duk menari tu. Hak tu Shiva. Ni yang diidolakan, padahal banyak lagi. Kalau kita belajar, ada Tuhan Hanuman, ada Tuhan Kali, ada Tuhan Subramaniam, ada Tuhan Ganesha hidung gajah, ada Krishna aduk tiup seruling, ada Agni, ada Kali, ada Gangga, ada Indra, ada Kubera, ada Rama. Banyak Tuhan-Tuhan dia. Begitu juga dalam agama Buddha. Agama Buddha kan ada Trinity. Buddha Gautama, Buddha Amitabha, Buddha Maitreya. Dalam Islam ada Trinity ke tak? Tak ada. Tapi serpihan dia ambil. Serpihan ni lah jadi Syiah. Bila jadi Syiah, ada Ali, ada Hasan, ada Husain. Inilah yang diidolakan. Bila idola ni tahap melampau, dia jadi lagu tu lah, jadi syirik. Sampai Ali diagung-agungkan sampai ke tahap Tuhan.
Hasan dan Husain disambut perayaan Karbala, perayaan tu, perayaan ni, melampau-lampau. Bukan kita tak sayang Ahlul Bait Nabi, bukan kita tak sayang menantu Nabi, bukan kita tak sayang cucu Nabi. Kita sayang, tapi pengagungan, penghormatan pada tahap melampau ini bukan kita. Dan ini adalah fandom-fandom pada awal dalam setiap agama. Inilah yang diidolakan, inilah yang dipuja, inilah yang jadi dilestarikan, inilah penghubung, inilah pengantara. Tapi nak suruh orang Islam sembah ni, no. Kita sedar. Nak pergi duduk depan patung Siva, sorry, tak lah. Depan patung Vishnu, tak lah. Depan patung Gautama Buddha, tak lah. Tapi dalam bentuk ni, hak berhala hidup ni, hak ni jadi. Hak ni jadi tanpa kita sedar. Siang malam fikir pasal dia, siang malam renung pasal dia, siang malam tak boleh tidur pasal dia. Kadang-kadang kita sanggup berjaga tidur semata-mata nak tengok Piala Dunia, tengok bola. Boleh bangun 2 pagi, 3 pagi. Tapi kalau tahajud, tak boleh bangun. Nak tengok perlawanan akhir, boleh celik mata. Orang azan subuh, lepas tu lebih hak mana? Tepuk dada tanya iman masing-masing. Kita datang ke sini bukan nak menyalahkan orang, bukan nak dakwa orang, bukan nak klaim orang. Saya dah sebut awal-awal tadi, kita nak bagi mudah cara, orang senang faham, bukan nak cari salah orang. Kita dah diwatakkan oleh Allah dengan watak masing-masing. Berwataklah dengan watak masing-masing, jangan ganggu watak orang lain. Kita diberi akal untuk berfikir, dan dengan jalan berfikir inilah Allah minta kita sentiasa cari petunjuk, cari hidayah. Kan Nabi dah tinggal pada kita 2 benda yang kamu tak akan sesat buat selama-lamanya. Quran ada, hadis ada, tapi apa nilaian Quran dan hadis pada pandangan mata kita hari ini? Bagaimana kita bersikap dengan Quran, bagaimana kita bersikap dengan hadis? Hari ini kita nak apa saja ilmu kita nak dipaparkan, apa saja ilmu kita nak dilayarkan. Kita tengok TV, boleh tengok di skrin. Kita belajar tu boleh tengok di skrin. Kita buat ni boleh tengok di skrin. Semua bentuk skrin. Sama ada TV, sama ada laptop, sama ada layar yang besar, sama ada handphone kita. Semua kita nak benda tu jelas. Tapi bila Quran, bagaimana kita tak boleh men-screenkan semua ilmu dan sejarah Quran? Kita hanya baca Quran, kita hanya baca kitab, tapi lekat di sini kita tak mampu nak screen. Pasal apa? Sebab kita tak biasakan diri kita untuk screen. Memang awalnya kena buat-buat, memang awalnya kena memandai-mandai, tapi bila dah jadi kebiasaan, benda inilah yang akan sentiasa lekat dengan kita. Contoh hari ini, kita tengok TV, kita lagi senang faham, cepat faham sebab kita dengar orang bercakap, kita tengok pergerakan. Senang faham, kita tengok orang bercakap, kita tengok dalam laptop. Senang faham, kita tengok orang bercakap, tengok skrin telefon kita. Tapi baca Quran tak faham-faham. Pasal apa? Sebab kita tak pernah cuba nak screenkan apa kisah yang Allah latarkan dalam Quran. Yang jadi payah sebab dia sejarah lampau, yang kita jarang nak belajar, jarang kita nak ambil tahu, jarang kita nak cungkil. Hak ni kita tak boleh screen, kita sekadar baca dan letak di sini. Jadi hari ni bila baca Quran, bagaimana nak bagi cepat ingat? Bagaimana kita nak conquer Quran, bagaimana nak cover Quran? Setiap kali baca sejarah Nabi bermula Adam sampai dia, kita kena latarkan. Buat bayangan sendiri pun tak apa. Bagaimana Musa belah laut, kita fikirkan, kita screenkan. Bagaimana iktibar dari dia, bagaimana pengajaran daripada dia.
Apakah motif terjadi kes ni? Bagaimana hubungan saintifik dengan mukjizat tadi sebagai contoh? Kenapa perlu Allah hantar umat-umat ni kepada Nabi yang nama sekian-sekian? Kenapa perlu berlaku event dan peristiwa ni kepada Nabi ni? Pasal apa Nabi ni nak kena bunuh? Pasal apa Nabi ni orang kata gila? Pasal apa Nabi ni orang duk caki? Pasal apa Nabi ni orang duk kutuk? Selagi kita baca dalam bentuk pembacaan dan cuma ingat di kepala, dia tak akan tersemai. Dia tak akan terbenih untuk kita layarkan skrin yang sebenar. Jadi bila kita mampu sediakan skrin, senang kita nak tangkap, senang kita nak cerita kat orang, senang kita nak adaptasi. Tapi nak skrin macam mana? Ilmu tu kita jarang ambil. Ilmu tu kita tak mau korek, ilmu tu kita tak mau gali. Ilmu tu kita tak mau kaji, ilmu tu kita tak mau analisis. Bila orang lain kaji, biar betul ustaz ni, tak pernah dengar pun. Kalau orang lain kaji, macam pelik je. Kalau orang lain kaji, rasa macam nak percaya pun 50-50. Kita tak ada benda tu. Sememangnya betul ulama kata manusia ni jahil dengan apa yang dia tak ketahui. Betul lah. Dia nak suruh setiap ilmu tu padan dengan ilmu dia. Dia nak suruh setiap pengetahuan tu padan dengan ilmu dia. Jadi hak dia tak tahu tu jadi tak boleh nak percayalah. Padahal dia tu tak ada ilmu. Seolah-olah kalau ilmu tu ada dengan dia, betul lah tu. Kalau ilmu tu padan dengan dia, okey dah tu. Tapi di luar hak dia ada, aku tak pernah dengar lah. Rasa macam pelik lah. Rasa macam percaya tak percaya lah. Rasa macam payah lah. Yang jadi payah, yang jadi percaya tak percaya tu sebab kita tak mengaji, kita tak belajar. Kalau kita belajar betul-betul, belajar sungguh-sungguh, insya-Allah Allah akan buka. Allah akan buka untuk kita. Masalah jalan kita tala kok tu ke, kita ni ralik kat benda lain. Kita lebihkan kat benda lain. Benda lain juga 9.30 dah ni. Nak lagi ke nak berhenti? Ke nak semayang pukul 11? Boleh dah, slow-slow dah. Slow-slow. Okey. Apa pun macam ni lah. Sebagaimana yang ulama sebut, kalau kita tak mampu untuk memenangkan agama kita, kita tak mampu nak memenangkan Islam kita, janganlah kita yang jadi perosak, janganlah kita yang jadi pengkhianat untuk kehancuran dan memusnahkan agama kita. Kadang-kadang di luar sana, musuh-musuh Islam setiap hari, setiap malam, setiap petang, setiap minit, setiap saat mencari-cari jalan bagaimana nak menghancurkan, bagaimana nak menyelewengkan, bagaimana nak menyesatkan, bagaimana nak memusnahkan agama yang kita sayang, agama yang kita beriman, agama yang kita akidah yang namanya Islam ni. Kadang-kadang macam-macam percubaan, macam-macam strategi, macam-macam kaedah, tapi tak berjaya dengan jalan yang mereka. Tetapi kadang-kadang jalan ini berjaya bila ada orang yang sanggup menjadi pengkhianat. Bila ada orang yang sanggup mengabaikan dan menggadaikan agama dia sendiri. Macamlah perumpamaan sebatang pokok yang cukup besar, akarnya kuat, batangnya kuat, buahnya lebat, daunnya rendang. Tetapi kalau diberikan kepada kita semata-mata untuk menumbangkan pokok ini, semata-mata mata kapak, mudah atau payah kita nak tumbangkan pokok ni. Mata kapak saja. Senang ke payah? Ambil mata kapak, ni mata kapak, suruh pi tebang pokok tu. Senang ke payah? Payah. Dahlah mata kapak tu berat, nak kena pegang lagi, nak takik, payah. Tetapi cara terbaik inilah yang selalu digunakan oleh musuh-musuh Islam, iaitu menggunakan unsur-unsur pada pokok tersebut. Jadi ambil apa? Ambil hak kecil dulu, pi takik hak kecil dulu, ambil dia punya ranting, ambil dia punya dahan. Bila dah ambil dahan, raut elok-elok. 2 minit lagi tak apa.
Raut elok-elok, buat hulu bagi mata kapak. Bila mata kapak yang tajam tu dah ada hulu daripada unsur pokok tu, senang gagak? Senang dah nak tebang pokok. Ingat, jangan jadi hulu bagi mata kapak tersebut. Jangan jadi pengkhianat kepada agama kita. Biarpun orang nak melabelkan kita bodoh, orang nak labelkan kita jahil, orang nak melabelkan kita ilmu, tetapi semata-mata nak gadai agama, nak suruh rosak agama, nak suruh sesat agama, nak suruh seleweng agama, nak suruh musnah agama, nak suruh hancur agama. Sorry. Yang lebih adalah takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun pada malam ini sebagai rumusan, mudah-mudahan apa yang diistilahkan dan diertikan sebagai budaya fandom dapat difahami, walaupun bukan dengan sebaik-baiknya, tetapi pemaknaan secara umum pun dah memadai bagi saya untuk rasa bahagia pada malam ini dapat berkongsi apa yang dikatakan fandom dengan hadirin hadirat, muslimin muslimat, orang-orang Terengganu pada malam ini. Mudah-mudahan percubaan yang kita lakukan ini dapat diteruskan di masa-masa yang akan datang, dan lebih-lebih lagi moga-moga pertemuan walaupun buat kali pertama ini akan terus bertaut dengan baik. Keutuhan persaudaraan, keutuhan perpaduan dan tali silaturrahim antara kita semua dapat dijaga dengan elok dan sebaik-baiknya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.